Okey, tak apalah, tak payah tunggulah. Saya rasa sekejap dia pun masuk kot. Okey, macam biasa kita akan mulakan kita punya kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, so kita akan sambung kita punya lesson semalam. Still lagi dalam serial communication. Okey, yang mana kalau ikut kemarin kita buat yang ni lah. ESP32 ni akan hantar data menggunakan serial communication ke kita punya laptop dan ke serial monitor lah. Okey, macam semalam kita buat hello world ataupun hello nama masing-masing lah. Masing-masing ada perkataan masing-masing. Okey, dan macam semalam kita punya print dekat monitor tu, dia duduk dalam satu line saja. Okey, dia tak turun ke bawah pun. Okey, sebab apa? Sebab kita gunakan sorry. Sebab kita gunakan serial.print. Okey, serial.print ni dia akan print sahaja. Okey, dia tak enter, dia tak return, dia tak turun bawah dan sebagainya. Okey. So kalau hari ni sekejap kita akan buat, kita akan pakai sintaks yang lain. Okey, yang mana dia mungkin akan jadi enter, mungkin dia akan jadi tab dan sebagainya. Okey, sebelum kita buat yang tersebut, okey, kalau awak tengok dekat slide ni, okey, kita boleh tulis dalam beberapa cara lah. Okey, kalau nombor sama ada kita tulis terus pun boleh, tak perlu ada quotes tu pun tak apa. Okey, kalau nombor. Okey, dan kalau nombor yang ada titik perpuluhan, okey, dia akan ambil cuma sehingga 2 titik perpuluhan sahaja. Itu default dia. Okey, awak boleh ubah. Awak boleh set dia. Kalau awak nak ambil lebih, boleh set dia. Ada cara dia. Tapi by default kalau awak letak macam ni, dia akan bagi 2 titik perpuluhan saja. Macam 1.23 sahaja. Okey. Dan tak semestinya awak pakai double quotes. Single quotes ni pun boleh. Okey. Dan selalunya single quote ni kita akan pakai untuk karakter lah. Tapi tak apa. Sekarang ni kita tak sembang lagi pasal data type. Okey. So ada beberapa cara lah. Macam semalam kita pakai double quotes. Okey. Sebenarnya kita boleh pakai macam ni. Kalau nombor nak letak quotes pun boleh, tak mau letak pun tak apa. Tak ada masalah. Okey. Saya rasa yang tu saja dulu. Okey. Kemudian okey, macam semalam dia akan print dekat single line lah, sebab kita pakai serial.print sahaja. Okey. So kalau kita nak dia turun ke bawah ataupun dia ada enter, okey, kita boleh pakai dua cara, dua sintaks. Satu, serial.print ln, okey, ataupun kita boleh letakkan /n ni dekat kita punya, ataupun \n dekat kita punya ayat nanti. Nanti kita akan try. Okey, macam biasa kalau kita pakai serial.print ln, dia akan print dekat serial monitor ni apa yang ada dalam kurungan. Okey, sama juga dengan serial.print yang ni. Cumanya dia ada \n, yang mana bila dia jumpa \n tu, dia akan jadi enter. Okey, tak apa. Mungkin awak tak berapa nampak lagi. Sekejap lagi kita akan buat kita punya coding, so awak akan lebih nampak lah. Okey. Okey, satu lagi, kalau ada pop-up untuk request masuk dalam Google Meet ni, kalau siapa-siapa nampak, awak boleh tolong admit lah. Okey, kadang-kadang saya tak buka saya punya Meet ni, jadi saya tak nampak.
Okey, kalau ada siapa-siapa request lagi nanti tolong admit. Okey, kita teruskan dengan kita punya coding. Awak boleh buka awak punya IDE masing-masing. Okey. Okey, macam biasa, awak boleh buat new sketch ataupun awak nak sambung yang awak punya pun boleh, yang semalam punya. Okey, seperti biasa, bila kita nak buat serial communication, kita perlu start dia. Okey, so nak start, dia punya syntax dia ialah serial.begin. Okey, pastikan S ni besar. Okey, sebab dalam kamus dia tu memang macam ni tulisan dia. Kalau awak tulis S kecil, dia akan jadi error. Dan kalau awak tengok kat sini pun color dia bertukar jadi color hitam. Okey, so serial.begin, dalam ni kita akan letakkan kita punya baud rate, iaitu speed. Okey, kemudian untuk hari ni kita nak cuba pakai print ln. Okey, sama juga, dia akan print apa yang ada dalam kurungan ni. Okey, so contohnya kita pakai macam biasalah, hello world lah. Okey, serial.println hello world. Okey, macam biasa awak boleh sambung awak punya ESP32 tu dan boleh upload. Okey, so pastikan sebelum upload check dulu baud dan juga port. Okey, kalau awak tak mau check dekat sini, sebenarnya kat depan ni pun ada. Dia ada tulis kat bawah ni. Okey, dia tulis do it ESP32 dev kit v1 on com3. Okey, so kat sini pun awak boleh tahu sama ada betul ataupun tidak buat yang dipilih tu. Okey, so macam biasa boleh upload. Dan upload ni pun jangan lupa cara dia. Bila tekan upload, kena tekan button boot dan hold sampai dia siap upload lah. Okay, macam biasa dia akan compile dulu, kemudian dia akan upload. Okay, macam saya punya IDE ni lambat sikit lah dia compile sebab saya punya laptop ni buka macam-macam. Okay, okay, so tunggu sampai done uploading. Boleh buka serial monitor lah. Okay, okay, so sekarang ni kita punya print tu sekarang ni dia dah turun ke bawah. Okay, so kalau syntax yang semalam serial.print saja tu, dia akan print satu line. Tapi bila kita pakai serial.println, dia akan enter ke bawah. Okay, dapat Okay, so kita teruskan lagi. So yang ni simple saja, cuma tambah ln ni pun dia dah berubah dia punya apa yang run dekat kita punya ESP32. Okay, sekarang ni apa yang kita nampak sekarang ni, dia terlampau laju. Okay, dia terlampau laju. Nanti kita akan tambah delay dan sebagainya lah. Sebelum kita tambah delay tu, saya nak tunjuk lagi. Kalau kita tak pakai serial.print.ln ni, kalau kita pakai serial.print saja ni, kalau ikut dia akan print satu line sajalah, hello world, hello world, hello world kan, satu line saja. Okey, tapi dengan adanya \n ni, bila dia jumpa je \n ni, dia akan buat enter. Okey, contohnya \n good morning contoh. Okey, saya letak lagi \n, dia akan enter lagi apa lagi, good morning, good apalah, good apa-apalah kan. Dan juga
/n lagi, dia akan enter lagi. Okey. Dan bukan saja /n, kita ada juga dalam kamus Arduino ni ataupun kamus C++ C, untuk /t merujuk kepada tab. Okey. Contoh kita buat satu lagi, serial.print. Okey, satu tips untuk awak jadi seorang programmer yang baik, banyakkan copy paste. Okey, banyakkan copy paste. Satu, dia cepat. Yang kedua, kurang error. Okey, kalau awak tulis typing setiap huruf tu, kadang-kadang kita tersilap type, dia akan mudah jadi error lah. Jadi kalau boleh banyakkan copy. Okey, contoh kat sini saya letak /t okey. Okey, mula-mula kalau awak tengok kat sini, bila dia execute ni, dekat statement ni apa yang akan berlaku ialah dia akan print hello world, kemudian dia akan enter, dia turun bawah. Okey, dia akan print good morning, /n dia turun bawah. Okey, lepas tu good /n dia akan turun bawah. Okey, kemudian kat sini kita letaklah lain sikit, 2, kat sini pun 2, kat sini pun 2. So hello world, dia jumpa /t ni, dia akan buat tab. Macam kita tekan tab button dekat sini. Okey, kemudian good morning 2 ni dia akan print, kemudian dia jumpa /t, dia akan tab lagi. Okey, kemudian good 2 ni dia akan print good 2 ni, kemudian /t ni dia akan tab lagi. Okey, kalau kita letak /n kat sini pun dia akan tab, kemudian dia akan enter. So kalau kita pakai /n ni, dia lebih mudah lah. Dalam satu statement ni kita boleh buat macam-macam. Boleh enter, boleh tab dan sebagainya. Okey, pun boleh mana-mana yang sesuai dengan kita punya coding ataupun sesuai dengan kita punya kehendak, kita pilih yang mana kita nak pakai. Okey, sama ada awak nak print satu line saja ke, sama ada nak enter pakai serial_print_ln tadi ke, ataupun boleh pakai /t ataupun /n. Okey, saya cuba untuk upload dulu. Okey, setakat ni boleh follow ke? Tolong respon sat dekat chat. Okey, ni still lagi dalam serial communication lah. Sebenarnya banyak lagi dalam serial ni. Okey, cumanya kita akan sentuh beberapa je lah. Okey, ni kalau awak tengok dia enter ni, kita tak sempat tengok lah, kan? Tapi dia jadilah benda tu. Dia enter, dia jadi tab dan sebagainya. Okey, tolong respon dekat awak punya chat tu. Okey ke tak? Okey, kalau awak dah upload tak keluar apa-apa, awak cuba tekan button EN tu, button belah kiri tu. Kadang-kadang dia tak start, awak kena reset baru dia start. Cuba tengok Nur Amirah Abdul Samad. Okey, so kat sini mudah je lah. Okey, cantik Nur Amirah. Okey, kalau ikut serial ni banyak lagi. Serial write, serial read, macam-macam lagi. Cumanya saya akan sentuh sampai serial print ni je lah. Kemudian kita nak buat yang lain-lain supaya kita sempat buat programming untuk IoT. Okey, kalau saya nak teruskan ke IoT programming, kalau awak tak ada basic pun susah juga. Fail to connect to ESP32. Okey, yang tu saya rasa awak tak hold button boot tu. Okey, ya, Nur Amirah. Nur Amirah tekan button tu sekali je, button EN tu. So dia akan start lah dekat awak punya serial monitor tu. Untuk Fazrina tadi, kalau fail to connect to ESP32 tu, first kali kena check dululah dekat COM port tu betul tak awak sambung COM, contoh COM 3 tu kan, betul ke awak punya board tu disambung ke COM 3 tu. Okey, cuba check dekat device manager. Okey, kalau dah betul, waktu upload tu, lepas tekan upload tu, pastikan awak tekan boot button tu dan hold. Okey, jangan lepas. Kadang-kadang kita rasa macam kita tekan,
tapi tak tertekan. Pastikan awak tekan kat situ. Sampailah dia done uploading. Okay. Boleh follow ke? Ada lagi yang ada masalah? Fazrina, macam mana? Okay, sebelum saya nak sambung lagi. Okay, saya bagi 1 minit. 10.50 saya akan sambung. Kalau nak slow sikit, tak. Nanti kita akan letak delay Iman Zamri. Masih sama. Fail to connect to ESP32. Okay, Fazrina, awak cuba cabut dulu awak punya USB cable tu. Tunggu saat dalam 10 saat macam tu. Kemudian awak sambung balik. Lepas tu check balik COM port tu dekat device manager. Pastikan COM port yang betul. Okay. Ya, COM port ni dekat sini. Ni dekat tools ni. Port ni pastikan awak select COM yang bersambung dengan awak punya board. Okay. Yang ni penting. Kemudian board ni pastikan board awak lah Duit ESP32 ni. Okay. Kadang-kadang port ni dia bertukar. Bila dia bertukar, awak tak select, sama juga dia tak jumpa destination nak hantar awak punya coding tu. Okay. Dan kemudian kalau awak dah confirm betul port kat mana apa semua ni dah confirm. Okay. Pastikan waktu awak upload ni, pastikan awak tekan dan hold boot button tu sampailah selesai. Okay. Aiman, serial monitor saya keluar lain bila saya tekan EN tu. Okey, keluar apa tu Aiman? Okey, saya tengok. Oh, kalau yang Aiman ni saya tengok dekat WhatsApp ni, awak kena cuba upload sekali lagi. Tak Fazrina. Waktu awak upload tu, okey, waktu awak upload, tekan button upload dekat IDE awak tu. Okey. Cuma kena tekan button boot. Satu button je dekat ESP32. Button upload tu dekat software, dekat IDE. Okey, bila awak tekan tu kan dia start untuk hantar coding tu. Okey. Bila dia start tu awak kena tekan button boot dekat ESP32 awak tu. Kemudian hold. Sampailah dia siap. Sampai dia tulis kat bawah tu done uploading lah. Okey, kita sambung dulu. Tak apa, yang dalam chat ni nanti insyaAllah Cik Fidos akan tolong lah. Okey, kita dah buat enter dan juga kita dah buat tab. Cumanya sekarang ni terlampau laju, awak tak sempat nak tengok. Okey, so macam mana nak
slowkan kita punya coding ni. Dia bukan slowkan coding lah, dia ada lagi saya akan beritahu macam mana kita boleh delaykan kita punya coding. Okay, so syntax yang seterusnya yang saya nak tunjuk dekat awak, kita dah buat serial begin, kita dah buat serial print, dan kita dah buat serial print ln. Okay, syntax yang seterusnya ialah delay dan juga delay microseconds. Okay, apa kegunaan delay ni? Bila sampai je ke statement delay ni, dia akan pause the program in millisecond. Maksudnya bila sampai kat dia, dia akan berhenti start dekat dia tu dalam millisecond. Okey, contohnya. Okey, baik Fazlina Sadiq. Okey, contohnya saya tunjuk dekat sini. Okey, contohnya tadi kat sini dia laju sangat, betul tak? Dia buat ni laju, yang ni pun laju. Jadi kita nak dia buat satu-satu lah. Bila nak buat satu-satu ni, kat sini lah kita akan pakai delay dalam millisecond. Okey, dalam kurungan ni kita kena letak value dalam millisecond. Contohnya kalau saya letak kat sini 1000, dia bersamaan dengan 1000 millisecond. 1000 millisecond bersamaan dengan berapa second? Syazwi, 1000 millisecond bersamaan dengan berapa second? Kurang tepat Iman Zamri. Okey, 1000 millisecond bersamaan dengan 1 second. Okey, 1000 millisecond bersamaan dengan 1 second. Jadi kalau awak tengok dekat coding ni, macam biasa dia akan run statement yang pertama ni dulu. Yang mana dia akan print hello world, enter good morning, enter good, enter. Okey, dah siap dia buat print tu, dia akan turun ke statement yang kedua. Statement yang kedua iaitu statement delay 1000. Okey, bila dia sampai ke statement ni, dia akan berhenti dekat sini selama 1 second, ataupun dengan lebih tepatnya 1000 millisecond lah. Okey, dah selepas 1000 millisecond, baru dia akan ke next statement. Baru dia akan buat yang ni pula. Okey, contoh kita tambah lagi kat sini, delay, saya letak kat sini 3000. Okey, bila dia masuk ke sini pula, ke statement yang seterusnya, iaitu delay ni, dia akan berhenti kat sini pula selama 3 second. Okey, lepas 3 second tu barulah dia akan ke next statement. Okey, dan dia sebenarnya dekat last statement, jadi dia akan ulang balik ke atas ni. Okey, kalau kita pakai delay microseconds, value dalam ni kita kena letak dalam microsecond lah. Maksudnya lagi kecil lah dia punya nilai dah. Okey, jadi kita pakai millisecond je lah, sebab kita nak dalam second. So kita kena bahagi dengan 1000. So 1000 bahagi dengan 1000 dapat 1 second. 3000 bahagi dengan 1000 dapat 3 second. Macam tu. Okey, so tambah dua ni saja dulu, kemudian cuba upload lagi. Okey, pastikan prosedur untuk upload ni awak ikut betul-betul. Kadang-kadang kita rasa macam kita tekan dah buat button tu. Sebenarnya tak tekan. Biasalah kan, bila tekan dengan ibu jari ni, ibu jari ni dia tembam sikit, jadi kadang-kadang kita tak rasa. Macam connecting ni. Okey, dah dia start writing ni, dah boleh lepas dah dia punya boot button tu. Jadi bila saya buka saya punya serial monitor ni, nampak kat sini dia akan tunggu 3 second. Okey, 1 second, 3 second. 1 second, 3 second. Macam tu. Okey, Iman Zamri, kalau letak delay tu sebelum serial.print yang atas sekali tu jadi macam mana? Okey, kalau dia letak awal-awal, kita letak awal-awal, so dia akan buat delay dulu lah. Maksudnya dia akan tunggu dulu. Dia akan pause dulu, baru dia akan print. Macam tu.
So kat mana pun kita punya program dia akan start dengan first statement, first line. Kalau kita letak delay, dia akan delay dululah. So bergantunglah kepada awak. Contohnya awak nak dia start lambat kan, lepas 20 second ke baru nak start, boleh je, tak ada masalah. Okay, letak je. Okay, so untuk hari ni awak follow je. Nanti awak cuba main-main dengan coding tu. Okay, supaya awak lebih faham lah. Okay, menjawab soalan ke Iman Zamri? Okay, saya rasa delay ni pun tak kompleks sangat. Simple saja. Okay. Okay, saya tengok slide dulu. Okay, so untuk delay microsecond ni saya tak tunjuk lah. Okay, saya skip. Dia sama je macam delay. Cumanya kalau microsecond ni, value dalam kurungan ni dalam microsecond. Okay, dalam microsecond. Okay, iaitu 1,000,000 bersamaan dengan 1 second. So tak payahlah kita just pakai millisecond pun cukup dah. Okay, sebab kita punya coding ni belum lagi ke tahap precision punya coding. Okay, kalau awak perlukan, contohlah awak perlukan bacaan dalam microsecond, bacaan sensor dalam microsecond, baru awak pakai delay microsecond dan sebagainya macam tu. Okay, macam sekarang ni tak perlu lagi. Tapi sama je. Secara nak tulis sama, cuma ada tambah microsecond ni saja. Value apa semua sama je tulis dalam ni. Okay, so saya akan teruskan dengan variables. Okay, variables ni dia ada beberapa cabang lah. Okay, variables ni iaitu pemboleh ubah lah. Okay, yang kita akan start dulu iaitu data types lah. Okay, data types ni dia ada beberapa jenis. Okay, data dalam kita punya program ada beberapa jenis, iaitu antaranya integer, float, boolean, char iaitu karakter, dan juga string. Sebenarnya ada lagi, cumanya kita akan cover beberapa ni je lah. Okay, saya ulang sekali lagi. Kita ada variables iaitu pemboleh ubah. Nanti kita akan cuba buat baru akan faham. Okay, setiap data-data kita dalam kita punya coding tu, dia ada jenis-jenis dia. Okay, dia ada integer, dia ada float, dia ada boolean, dia ada karakter, dan juga ada string. Okay, kalau data tu jenis nombor, okay, kita kena pakai integer ataupun float. Okay, saya ulang sekali lagi. Kalau data tu jenis nombor, variable yang kita pakai tu jenis integer ataupun float. Okay, integer tu untuk nombor bulat, float untuk kita simpan data jenis nombor yang ada titik perpuluhan. Okay, integer nombor bulat, float nombor yang ada titik perpuluhan. Okay, boolean ni dia macam logik lah. Dia ada true dengan false, high dengan low, kosong dengan satu. Okay, tak apa, nanti kita akan sentuh satu persatu lah. Okay, karakter ni untuk simpan nilai ASCII untuk setiap huruf, nombor dan sebagainya lah. Sama juga dengan string. Okay, macam sebelum ni yang kita letak hello world, yang ada quotes-quotes semua tu kan, semua tu jenis string. Okay, string ni kita untuk simpan huruf, nombor dan juga perkataan. Nanti kita tengok apa beza nombor string dan juga nombor integer. Apa beza dia. Okay, saya sedikit ralat lah sebab saya tak boleh nak tulis dekat whiteboard. Susah sikit nak tunjuk. Okay, tapi harap awak boleh faham lah, sebab awak semua ni semua yang graduates. Okay, okay. Okay, sebelum tu kita cuba buat satu coding dulu untuk awak faham apa itu variables. Okay, awak tulis dulu, awak ikut dulu. Sekejap lagi saya akan explain kemudian.
Okey, awak tambah 2 ni, integer A sama dengan 20, integer B sama dengan 30. Okey. Kemudian kita komenkan yang ni sat dan juga yang ni. Okey. So kita tak mau pakai yang ni. Kita nak pakai yang baru. Contohnya serial dot print ln A. Okey, kemudian serial dot print ln B. Okey. Tulis yang ni dulu. Okey. Awak tambah 2 ni, integer A sama dengan 20, integer B sama dengan 30. Okey. Kemudian serial dot print ln A, serial print ln B. Okey. So macam biasalah, delay ni jangan buang. Okey, yang ni komen kan. Okey, sebab kita tak mau tengok dah hello world ni. Kita nak tengok berkenaan dengan variables. Okey. Okey, kemudian cuba tambah float C sama dengan 99.999. Okey, awak boleh copy ni. Kemudian cuba paste dekat sini. So yang ni akan jadi C. Yang ni kalau awak nak padam pun boleh. Okey, tapi kalau awak tak save lagi, jangan padam lah. Okey, cuma komen kan. Bila kita komen kan ni, dia tak jadi apa-apa lah. Dia macam dummy sajalah. Okey, just copy ni je. Copy ni, paste satu lagi, lepas tu yang ni jadi C. Okey, saya ulang lagi. Integer A sama dengan 20, integer B sama dengan 30, float C sama dengan 99.999. Kemudian kita akan print A, tunggu 1 saat, print B, tunggu 3 saat, print C, tunggu 3 saat. Okey. So saya akan cuba upload. Okey, kalau saya laju sangat tolong bagi tahu. Okey. Kalau awak tengok kat sini, awak boleh nampak lah. Okey, awak boleh nampak yang di print dekat kita punya serial monitor ni 20, 30, 100. Bukan lagi A, B, C. Okey, sekejap lagi saya akan terangkan semula kenapa dia jadi macam tu. Okey, pastikan awak follow ni dulu. Okey, so first kali dia akan print A, B, C. Okey, C tadi kita tulis 99.999, tapi dia dah bundarkan ke ratus yang terdekat lah. Jadi dia jadi 100.00. Tapi still lagi ada .00 tu sebab dia jenis float. Okey, kalau 20 dengan 30 ni jenis integer, iaitu nombor bulat. Jadi dia tak ada lah titik perpuluhan dekat belakang tu. Okey, so saya buka. Okey, so variable tu, okey, variable tu kenapa tadi yang print tu 20, 30, 100 tu kan. Okey, awak cuba bayangkan
Okey, awak cuba bayangkan variable tu dia macam satu bekas, macam satu kontainer lah. Okey, macam satu kontainer. Okey, contoh kontainer tadi kita bagi contoh kita tulis ni kan, integer A sama dengan 20. Okey. So yang ni dia punya types, yang ni variable name, yang ni dia punya value. Okey. Susah sikit nak tulis kat sini. Okey, so kita boleh bayangkan variable tu ialah sebuah bekas. Okey, sebuah bekas. Bekas tu nama dia A. Okey, jenis bekas ni jenis integer. Okey, jenis bekas ni jenis integer yang mana dia boleh simpan nombor bulat sahaja. Okey. Okey, jadi yang 20 ni value ni apa yang ada dalam bekas A ni. Contoh kat sini 20. Okey. So kita boleh simpan 20 ni dalam bekas A sebab bekas A ni jenis bekas untuk simpan nombor bulat. Okey. Kalau kita punya variable ni bukan jenis integer, jenis string, dia tak bolehlah simpan 20 ni, ataupun jenis lain-lain tu tak boleh simpan. Contoh saya letak kat sini. Okey, contoh saya letak integer A ni. Okey, integer A ni sama dengan A, B, C. Okey, apa pendapat awak semua? Boleh ke? Okey, kita ada satu bekas variable dia nama A. Jenis dia jenis integer yang mana boleh simpan nombor bulat saja. Tapi sekarang ni kita nak simpan A, B, C. Boleh ke? Okey, tak boleh. Okey, sebab apa? Integer, data type variable tu jenis integer, tak boleh simpan A, B, C. Dia boleh simpan nombor saja. Jadi kalau awak tulis integer A sama dengan A, B, C, awak akan dapat error lah nanti bila awak compile awak punya coding. Okey, so sekarang ni mungkin awak tak nampak lagi apa penggunaan variable ni, tapi sekarang ni awak faham dulu. Variable tu untuk simpan value. Okey, sekarang ni kita buat variable A untuk simpan value 20. Okey, variable B kita simpan nombor 30. Variable C kita simpan 99.99 yang mana dia akan bundarkan kepada 100 lah. Okey, dapat tak kat situ? Okey, sekali lagi saya ulang. Variable untuk dia simpan value. Nanti awak akan nampak kenapa perlunya variable ni. Sekarang ni mungkin tak nampak, cuma awak faham tu dulu. Variable untuk simpan apa-apa saja value. Dan value tu mestilah disimpan pada jenis yang betul. Okey, so tadi kita buat integer dengan float saja. Integer untuk nombor bulat, float untuk nombor yang ada titik perpuluhan. Okey, kita patah balik ke sini. Okey, cuba kita tambah lagi. Ataupun nak senang, awak boleh create satu lagi new sketch. Okey, awak tekan new sketch, dia akan buka sketch yang baru supaya kita tak serabutlah dengan coding-coding kita yang sebelum ni. Okey, macam saya tak pakai barulah, saya akan padam je kat sini. Okey, yang ni saya akan padam. Okey, saya akan padam yang ni. Okey, saya akan tambah lagi variables kat sini. Okey, sekarang ni kita dah buat integer dengan float. Kita akan pakai string pula. Okey, untuk string awak pastikan S besar. Okey, kalau awak letak S kecil, dia tak jadi color hijau lah. Okey, maksudnya ada
kesilapan dari segi ejaan ataupun penggunaan huruf. Okey. Contoh string, kita letak nama variable ni huruf, contohlah kan. Sama dengan, okey, untuk string ni setiap data yang ataupun value yang kita nak simpan dalam variable string, kita kena pakai quotes ataupun single quotes. Okey. So selalunya saya suka pakai double quotes. Contohnya string huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Dia bukan sekadar huruf, tetapi nombor pun boleh. Okey, apa saja yang ada dekat keyboard awak boleh simpan dalam variable jenis string. Okey. So sama juga kita nak panggil dia balik. Cara nak panggil dia, just panggil ataupun tulis je variable tadi, huruf ni. Bila dia print je, dia jumpa huruf ni, dia akan cari dekat sini. Dia cari sini value dia berapa? Value dia ialah A, B, C, D, E, E, F, G, H ni lah. Okey. Sama juga kita akan letak delay supaya senang kita tengok kita punya coding. Okey. So sesimpel macam ni lah contohnya. Tapi apa akan jadi kalau saya letak macam ni? Ni tolong siapa bantu saya. Apa akan jadi kalau saya letak macam ni? Serial.println huruf macam ni. Okey. Dia akan print huruf tu lah, HURUF. Sebab apa? Kalau kita letak quotes tu, dia dah tak jadi call variable dah. Dia akan jadi print string terus. Okey. Kalau kita nak panggil variable tadi, nak panggil value dalam variable, pastikan awak jangan letak quotes tu. Okey, pastikan awak jangan letak quotes ni. Okey. Kalau yang ni, dia akan cari variable huruf. Dalam huruf tu ada apa? Okey, tapi kalau kita letak quotes ni, dia tak cari variable. Dia faham sebagai yang ni ialah string value. Jadi dia akan print huruf tu terus. Okey, saya cuba upload. Okey, ada kalau nak printkan contoh 10 kg atau 10 kg kena buat asing ke? Untuk Arduino memang kita kena buat asing. Okey, kita kena buat asing. Kalau Python dan yang lain-lain tu macam Python saya rasa boleh. Tapi kalau Arduino language ni rasa saya tak boleh. Okey. Kalau ada siapa-siapa tahu kata boleh, tolong bagi tahu kat saya dalam ni. Okey. Aiman Zafan, saya rasa tak boleh lah. Jadi kena buat asing lah. Maksudnya awak kena buat serial print, panggil variable tu dulu, lepas tu bawah tu serial print kg, macam tu. Okey, kalau kita tengok dekat serial monitor ni sekarang, okey, dia akan print 20, 30, B, C, 100.00 sebab float. Kemudian A, B, C, D, E, F, G sebab kita call variable huruf tu. Kemudian yang bawah sekali ni huruf sajalah, sebab yang ni kita print string value, bukan print value dalam variable. Okey. Dapat ke? Boleh follow ke sampai dekat ni? Boleh saya tahu siapa yang datang daripada mechanical engineering dan juga ada apa tu, naval engineering? Boleh tolong respon dekat chat.
Okey, ada siapa-siapa yang ada error dan sebagainya, boleh bagi tahu. Okey, so ni still lagi simple programming sajalah. Okey, simple programming sahaja. Okey, untuk pengetahuan awak semua, untuk kelas session kita hari ini, saya ada record. Nanti saya akan share lah kod-kod mana-mana yang awak tertinggal. Awak boleh tengok balik lah, tengok semula. Okey, dan sebenarnya kalau awak nak buat revision ataupun nak belajar laju daripada saya aja, boleh je awak tengok dalam YouTube dan sebagainya. Banyak je tutorial berkenaan dengan ESP32, berkenaan dengan Arduino ni lah. Okey. Okey. So kalau karakter dia macam huruf, macam string. Okey, kalau karakter dia macam string. Cumanya karakter ni selalunya kita akan simpan satu-satu huruf sajalah. Okey, so contohnya kita nak simpan huruf A je ke, huruf B saja ke, itu kita akan pakai jenis variable jenis karakter. Macam ni. Okey, karakter huruf macam ni. Kalau kita nak pakai lebih daripada satu huruf, selalunya kita akan pakai string lah. Okey, selalunya kita akan pakai string. Okey, kalau boolean sama ada true ataupun false sahaja. Okey, nanti yang ni kita akan buat kemudian. Sekarang ni awak cuma faham dulu apa itu variable. Faham dulu integer tu untuk data type nombor bulat, float ni untuk ada titik perpuluhan, string ni untuk huruf, karakter untuk huruf tapi satu-satu huruf saja. Okey, macam boolean ni true, false, high, low. Nanti kita akan guna balik semua ni, baru akan faham lah bila kita dah ada logik punya programming dan sebagainya. Okey. Surya okey ke? Surya Nur Afiq. Okey, terima kasih Syaminuddin. Lupa saya nak cerita pasal kedudukan kita declare kita punya variable tu. Okey, sekarang ni kita letak semua ni declaration variable ni semua dalam void loop. Kan? Macam Syami tanya apa akan jadi kalau saya letak semua ni ataupun saya cut ni, saya cuba letak dekat void setup. Okey, saya letak kat void setup. Saya cuba verify tengok ada error ke tak ada error. Okey, terima kasih Syaminuddin. Kalau tidak saya terlupa dah. Okey, kalau awak tengok kat sini dia ada error. Dia kata false was not declared in this scope. Dia ada error lah. Okey, dia ada error sebenarnya. Sorry, saya ulang sekali lagi. Dia bagi error lain. Okey, tapi sebenarnya ada error. Dia kata kat sini A was not declared in this scope. Maksudnya dia tak faham A ni apa, B ni apa, C ni apa. Okey. Melainkan kalau kita letak tadi dekat dalam void loop, dia okey. Tapi bila kita letak kat setup, dia tak kenal pula A tu apa, B tu apa, C tu apa. Okey. So kat sini saya akan tunjuk. Saatnya saya tukar dia punya Okey, variable ni dia ada dua jenis. Okey, tadi data type, jenis dia data type. Okey, kalau sekarang ni dia ada dua jenis variable. Dia terbahagi kepada dua jenis. Okey, satu local variable, satu lagi global variables. Okey, variable ni dia ada dua jenis, local dengan global. Ada siapa-siapa boleh bantu saya? Apa itu local variable? Apa itu global variable?
Syami, boleh bantu? Global declare sekali saja. Maksud Aiman macam mana tu? Local kena declare banyak kali. Tak tepat. Terima kasih kerana menjawab. Okey, Nurul Hidayah, global kita nak pakai untuk semua kod. Okey, betul. Terima kasih. Okey, global kita nak pakai untuk semua kod. Local dia ada certain tempat yang boleh pakai. Okey, saya tunjuk. Kita akan start dengan local dulu. Okey, tadi kita declare variable kita dekat saya buat ni lah, satu lagi baru. Okey, local variable ni hanya boleh digunakan pada function-function tertentu sahaja. Pada function yang dia di-declare sahaja. Okey, contohnya tadi kita declare kita punya variable dekat void loop, betul tak? Jadi hanya dalam void loop sahaja, function loop sahaja yang faham A, B, C, D tadi tu. Okey, A, B, C huruf tadi tu. Okey, kalau awak nak pakai A, awak nak panggil A tu dekat function setup, dia dah tak faham. Okey, contohnya local tadi kita letak kat dalam void loop. Okey, so kat sini A sama dengan berapa-berapa tu kan. Okey, cuma loop sahaja yang boleh call A tu. Okey, itu kita panggil local variables. Okey, contoh kalau kita letak dalam void setup. Okey, contohnya integer B sama dengan 100 contohnya lah. Okey, bila kita nak panggil B dekat sini, dekat dalam loop ni, dia tak faham. Sebab apa? B ni hanya boleh digunakan pada function setup saja, local saja. Yang ni pun A ni pun local loop sahaja boleh pakai. Okey, sebab tu tadi bila kita declare ABC tu, saya cut, saya letak dekat dalam setup, tak boleh. Okey, sebab kalau bila kita letak dalam setup je boleh pakai, loop dah tak boleh pakai. Okey, berbanding dengan global variable. Okey, global variable ni macam tadi Hidayah cakap, dia boleh digunakan pada keseluruhan kod kita. Okey, maksudnya dekat function setup boleh pakai, dekat function setup loop pun boleh pakai. Maksudnya dia kenal salam, semua dia boleh pakai. So, tapi dekat mana yang kita nak declare variable tu? Okey, contohnya tadi kita ada void setup. Lepas tu kita ada void loop. Okey, kalau kita letak dalam setup je tahu. Kalau kita letak dalam loop saja tahu. So macam mana kita nak globalkan variable tu? Kita kena letak di luar setup, di luar loop. Selalunya kita akan letak atas sekali. Okey, contohnya macam ni. Okey, contohnya macam ni. Kita akan letak semua ni di luar setup, di luar loop. Selalunya kita akan declare atas sekali macam ni. Ni kita akan jadikan kita punya variable, semua variable ni sebagai global variable. Maksudnya kalau setup nak guna pun dia faham, kalau loop nak pakai pun dia faham, kalau kita ada function lain-lain pun semua boleh pakai. Yang ni global variables. Okey, kalau macam ni global variables. Okey, kalau kita letak dalam mana-mana function, yang ni dia akan jadi local variables. Okey, dapat kat situ. Okey, jadi bila kita dah buat global variable ni, mana-mana nak panggil pun dah tak jadi error lah. Contoh kat sini saya padam kan, saya dah declare ni dekat atas ni, di luar setup, di luar loop. Jadi kalau saya cuba verify balik ni, dia dah tak jadi error lah. Okey, sebab dia ialah global variables.
Okay, kita tunggu untuk menjadi bukti lah untuk awak tengok. Yang ni awak boleh try dekat awak punya IDE masing-masing. Okay, nampak? Sekarang ni dah tak ada masalah. Even saya pun boleh panggil dalam setup. Ni dalam function setup ni, saya boleh panggil juga. Okay, so sama juga. Bila saya panggil dalam setup pun boleh. Sebab apa? Dia sekarang global variable, yang mana saya declare dia di luar setup, di luar daripada loop. Okay, menjawab ke soalan Syahminuddin? Okay, saya rasa setakat ni dulu untuk pagi ni. Secara asasnya saya rasa awak dah sedikit familiar dengan awak punya IDE masing-masing tu. Okay, so satgi petang satgi, tengoklah sama ada saya akan buat video conference macam ni ataupun saya akan bagi video. Tengoklah macam mana keadaan. So dalam 3.30 tu ready lah. Okay, so kita tangguh. Sebelum saya tangguh tu, ada apa-apa soalan lagi tak? Okay, kalau tak ada tolong respon. Senang saya nak ni. Sebab saya tak boleh tengok muka awak, saya tak tahu. Kalau dalam kelas ni saya boleh tahu dah muka berkerut tu, tu memang ada masalah lah kan. Okay, Alhamdulillah. So majority tak ada soalan. So kita akan tangguhkan kita punya kelas lah. Okay, dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Syamiruddin.